Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Lukas babak 22. Muslihat terhadap Yesus. Perayaan roti tidak beragi yang disebut Paskah, Passover, sudah dekat. Para ketua imam dan guru Taurat sedang mencari jalan untuk membunuh Yesus dengan diam-diam, kerana mereka takut akan orang ramai. Yudas bersetuju mengkhianati Yesus. Ayat ketiga. Kemudian, Iblis memasuki Yudas Iskariot, yang disebut Iskariot, seorang daripada 12 orang pengikut Yesus. Lalu Yudas pergi berunding dengan para ketua imam dan ketua pengawal rumah Tuhan tentang bagaimana dia boleh menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka gembira dan bersetuju memberikan wang kepada Yudas. Yudas pun bersetuju dan mula mencari peluang untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa diketahui oleh orang ramai. Persiapan jamuan Paskah. Persiapan jamuan Passover. Ayat 7. Semasa perayaan roti tidak beragi, tibalah harinya domba disembelih untuk jamuan Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, "Pergilah sediakan jamuan Paskah untuk kita." Mereka bertanya, "Di manakah guru mahu kami menyiapkannya?" Yesus berkata, "Apabila kamu masuk ke bandar, kamu akan berjumpa dengan seorang lelaki yang menjunjung buyung air. Ikutilah dia ke rumah yang dimasukinya, lalu berkata kepada pemilik rumah itu." Guru bertanya, "Di manakah bilik tempat dia dan pengikut-pengikutnya akan makan jamuan Paskah?" Tuan rumah itu akan menunjukkan sebuah bilik besar di tingkat atas yang lengkap dengan segala perabotnya. Siapkanlah segala-galanya di situ. Mereka pergi dan mendapati semuanya seperti yang dikatakan oleh Yesus. Lalu mereka menyediakan jamuan Paskah. Perjamuan Tuhan. Ayat 14. Apabila tiba waktunya untuk makan jamuan Paskah, Yesus makan bersama dengan rasul-rasul itu. Dia berkata kepada mereka, "Aku ingin sekali makan jamuan Paskah ini bersama-sama kamu sebelum kematian aku. Percayalah, aku tidak akan memakannya lagi sehingga makna perjamuan ini dinyatakan di dunia baru Allah." Ayat 17. Setelah itu, Yesus mengambil sebuah cawan berisi wain. Dia mengucap syukur kepada Allah, lalu berkata, "Ambillah cawan ini dan bahagikanlah antara kamu sendiri. Ketahuilah, mulai sekarang, aku tidak akan minum wain ini lagi sehingga Allah memerintah dengan sepenuhnya." Kemudian, Yesus mengambil roti. Setelah dia mengucap syukur kepada Allah, dia membahagikan roti itu lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu.
buatlah demikian untuk mengenangkan aku. Begitu juga setelah makan, dia memberikan cawan itu kepada mereka sambil berkata, "Cawan wain ini perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darah aku. Darah yang dicurahkan untuk kamu. Tetapi lihatlah, orang yang mengkhianati aku ada di sini bersama-sama aku. Anak manusia akan mati sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi malanglah orang yang mengkhianati dia." Lalu mereka mula bertanya sesama sendiri, "Siapa antara mereka yang akan melakukan perkara itu?" Pertengkaran tentang siapa yang terbesar. Ayat 24. Pengikut-pengikut Yesus bertengkar tentang siapa antara mereka yang harus dianggap terbesar. Yesus berkata kepada mereka, "Raja bangsa yang tidak mengenal Allah menindas rakyat. Para penguasanya disebut pelindung rakyat. Tetapi tidak sedemikian halnya dengan kamu. Sebaliknya, orang yang terbesar antara kamu mesti menjadi seperti yang terkecil, dan pemimpin mesti menjadi seperti hamba. Siapakah yang lebih mulia? Orang yang duduk makan atau orang yang melayani dia? Tentu orang yang duduk makan. Tetapi aku ada antara kamu sebagai orang yang melayan. Kamu telah bersama-sama aku dalam segala kesusahan aku, sebagaimana Bapa aku telah memberikan hak kepada aku untuk memerintah. Aku juga akan memberikan hak itu kepada kamu. Kamu akan makan, minum dengan aku dan memerintah bersama-sama aku pada waktu aku menjadi raja. Kamu akan duduk di atas takhta untuk memerintah 12 suku Israel." Nubat bahawa Petrus akan menyangkal Yesus. Ayat 31. "Simon, Simon, dengarlah. Iblis telah mendapat kebenaran untuk menguji kamu semua, seperti peladang memisahkan gandum daripada sekam. Tetapi aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu tidak tergoyang. Apabila engkau balik kepada aku, engkau mesti menguatkan saudara-saudara kamu." Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku bersedia dipenjarakan dan mati bersama-sama Tuhan." Yesus berkata, "Ketahuilah, Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, 3 kali engkau akan berkata, engkau tidak mengenal aku." Dompet, beg dan pedang. Ayat 35. Kemudian Yesus bertanya kepada pengikut-pengikutnya, "Apabila aku mengutus kamu dahulu dengan tidak membawa dompet, beg atau kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" "Tidak," jawab mereka. "Tetapi sekarang," kata Yesus, "orang yang mempunyai dompet atau beg mesti membawanya, dan orang yang tidak mempunyai pedang
mesti menjual jubah untuk membeli pedang. Ketahuilah, ayat Alkitab ini mesti berlaku kepada diri aku. Dia dianggap sebagai penjahat. Apa yang tertulis tentang diri aku sedang berlaku sekarang ini. Semua pengikut-pengikutnya berkata, "Tuhan, lihatlah, di sini ada 2 bilah pedang." Yesus menjawab, "Cukuplah." Yesus berdoa di Bukit Zaitun. Ayat 39. Yesus meninggalkan kota itu. Seperti biasa, dia pergi ke Bukit Zaitun dan pengikut-pengikutnya menyertai dia. Apabila Yesus tiba di situ, dia berkata kepada mereka, "Berdoalah agar kamu tidak berdosa ketika menghadapi cubaan." Kemudian dia pergi lebih jauh dari tempat mereka, kira-kira sejauh lemparan batu. Dia berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jika boleh jauhkan cawan penderitaan ini daripada aku. Tetapi janganlah turut kehendak aku, melainkan kehendak-Mu berlakulah." Malaikat dari syurga datang kepadanya untuk menguatkan dia kerana berat penderitaannya. Yesus semakin tekun berdoa sehingga peluhnya seperti darah menitik ke tanah. Selepas berdoa, Yesus balik kepada pengikut-pengikutnya. Dia mendapati mereka tidur kerana penat dan terlalu sedih. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah, berdoalah supaya kamu tidak berdosa ketika menghadapi cubaan." Yesus ditangkap. Ayat 47. Sementara Yesus masih berkata-kata, datanglah sekumpulan orang. Mereka dipimpin oleh Yudas, seorang daripada 12 orang pengikut Yesus. Yudas mendekati Yesus untuk mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Yudas, adakah dengan ciuman kamu mengkhianati Anak Manusia?" Apabila pengikut Yesus yang di situ nampak apa yang akan berlaku, mereka berkata, "Tuhan, biarlah kami menyerang dengan pedang." Seorang antara mereka memukul hamba Imam Agung serta mengeret telinga kanannya. Yesus berkata, "Sudahlah." Lalu dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhnya. Setelah itu, Yesus berkata kepada semua ketua imam, ketua pengawal rumah Tuhan dan pemimpin masyarakat Yahudi yang datang ke situ untuk menangkap dia, "Adakah aku penjahat sehingga kamu mesti datang dengan membawa pedang dan belatan untuk menangkap aku? Tiap-tiap hari aku bersama-sama kamu di rumah Tuhan, tetapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah masanya kamu bertindak, kerana kuasa kegelapan sedang memerintah." Petrus menyangkal Yesus. Ayat 54. Mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah Imam Agung. Petrus mengikut dari jauh.
Api unggun telah dinyalakan di tengah-tengah halaman rumah itu dan Petrus pergi duduk dengan orang lain yang duduk di sekelilingnya. Apabila salah seorang hamba wanita nampak Petrus duduk dekat api unggun, dia mengamati Petrus lalu berkata, "Orang ini juga bersama-sama Yesus." Tetapi Petrus menafikannya. "Aku tidak mengenal orang itu." Sejurus kemudian, seorang lagi nampak Petrus dan berkata, "Kamu juga seorang daripada mereka." Tetapi Petrus menjawab, "Bukan." Kira-kira sejam kemudian, seorang lain berulang kali berkata, "Pasti orang ini pengikut Yesus kerana dia juga orang Galilea." Tetapi Petrus menjawab, "Aku tidak faham apa yang kamu katakan." Ketika itu juga, sedang Petrus berkata-kata, ayam berkokok. Kuk. Tuhan pun berpaling dan memandang Petrus. Petrus teringat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. "Sebelum ayam berkokok hari ini, 3 kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal aku." Petrus keluar dari situ lalu menangis tersedu-sedu. Yesus dipermainkan dan dipukul. Ayat 63. Semua orang yang mengawal Yesus mempermainkan dan memukul dia. Mereka menutupi matanya lalu bertanya kepadanya, "Tegalah, siapa yang memukul kamu?" Banyak lagi hinaan lain yang dilemparkan oleh mereka kepada Yesus. Yesus di hadapan majlis agama. Ayat 66. Pada hari pagi, para pemimpin masyarakat Yahudi, ketua imam dan guru Taurat bermesyuarat. Lalu Yesus dibawa ke hadapan majlis agama. Mereka berkata, "Katakanlah, benarkah kamu ini penyelamat yang diutus oleh Allah?" Yesus menjawab, "Jika aku memberitahu kamu, kamu pun tidak mau percaya. Jika aku bertanya apa-apa, kamu tidak mau menjawab. Tetapi mulai sekarang, Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Mereka semua bertanya, "Adakah kamu ini anak Allah?" Yesus menjawab, "Begitulah yang kamu katakan." Mereka berkata, Kita tidak perlu saksi lagi. Kita telah mendengar apa yang dikatakan. Kita tidak perlu saksi lagi. Kita telah mendengar apa yang dikatakan. Ini adalah babak 22 dalam Lukas. Ini adalah cerita dan peristiwa yang berlaku kepada Yesus sebelum dia disalibkan. Sekian, terima kasih. Shalom.